Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar tahun 5 yang Ustaz sayangi? Bertemu lagi dengan Ustaz Azizul bin Mokhtar dalam sesi pengajaran melalui Maya YouTube kita. Jangan lupa pelajar-pelajar tekan like, subscribe dan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Semoga bertambahlah ilmu yang Ustaz sampaikan ini. Baik, pelajar tahun 5 boleh membuka buku teks pada muka surat 38 ya. Di bawah tajuk Sayangi Pemimpin Kita. Tajuk ini di bawah tajuk besarnya adalah tajuk hadis ya. Baik. Kita lihat dan perhatikan gambar yang terdapat di muka surat 35 ini. Okey, kita tengok dekat situ dia tulis apa? Kem Kepimpinan Pemimpin Muda. Okey, di sini ada seorang macam guru ya ataupun seorang motivator yang sedang memberi ceramah kepada sekolongan pelajar yang berada di dalam kem kepimpinan. Kamu Ustaz Azhar pernah pergi ke kem kepimpinan seperti kem kepimpinan pengawas ke, kem kepimpinan pembantu rakan sebaya, dan kem kepimpinan yang lain. Macam inilah keadaannya ya kan? Okey, baik. Kita mesti menjadi pemimpin yang hebat suatu hari nanti. Jadi, apakah maksud pemimpin? Sudah tentu kamu tertanya. Apakah maksud pemimpin? Dekat sini kita akan belajar. Insya-Allah. Baik. Kita terus ke muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 39. Dekat sini seorang ustaz membicarakan tentang satu hadis, iaitu an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Muttafaqun alaih. Okey, apakah maksudnya? Pelajar ni cakap apa? Boleh saya baca maksudnya Ustaz? Oh, dia nak baca maksud. Okey. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas seseorang muslim itu untuk mendengar dan mentaati kepada pimpinan. Wajib seorang muslim itu untuk mendengar dan mentaati kepada pimpinan dia dalam perkara yang dia suka dan benci, dalam perkara yang pemimpin dia suka dan pemimpin dia benci. Selagi tidak diperintahkan melakukan maksiat, selagi pemimpinnya tak suruh dia berbuat maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaatinya. Iaitu hadis pada muttafaqun alaih. Baik. Kamu tahu tak hadis ni menceritakan tentang wajib kita mentaati pemimpin. Kenapa wajib? Sudah tentulah dia pemimpin kita, kita kena ikutnya. Kalau di dalam kelas kita ni siapa pemimpin? Sudah tentulah ketua kelas dan penolongnya adalah penolong ketua kelas. Itulah pemimpin kita. Kalau di sekolah sudah tentulah guru besar. Kalau sekolah menengah, pengetua. Kalau di dalam keluarga kita, ayah kita. Kalau tiada ayah, ibu kita. Macam itulah. Itulah pemimpin. Jadi kita perlu mentaati pemimpin kita di dalam perkara-perkara yang dia suka ataupun dia tak suka. Selagi mana dia tak suruh, satu perkara yang dia suruh buat itu adalah perkara yang dilarang oleh Islam. Contohnya, ketua kelas kamu kata, jom kita pergi merompak bank petang ni. Mana boleh pergi rompak bank. Ketua kelas cakap macam tu. Ataupun ketua kelas kata, jom kita petang ni kita bakar sekolah. Mana boleh kan. Itu maksudnya dia sedang meminta kita untuk membuat perkara-perkara maksiat. Perkara-perkara yang dilarang, ditegah oleh agama Islam dan norma-norma kehidupan. Sudah tentulah kita tak boleh ikut dan tak ada wajib pun kita. Kalau kita tak ikut dia pun tak wajib. Tak jatuh kewajipan tu kepada diri kita. Kalau benda yang baik, kita perlu buatlah kalau dia suruh. Okey. Okey, seorang pelajar ni bertanya, bagaimanakah cara untuk menjadi pemimpin yang disegani?
Oh, dia nak jadi pemimpin yang disegani. Kenapa perlu sangat untuk kita jadi pemimpin yang disegani ni? Supaya orang hormat dan supaya orang nak ikut kita. Ha, kalau pemimpin tu sama saja dengan anak buahnya, maka orang tak ada hormat, orang tak segan. Kan? Sudah tentulah kita menjadi pemimpin yang tak berkesan. Okey. Baik, kita tengok kat sini. Okey, ni ada satu slide. Lepas tu seorang cikgu atau ustaz ni tengah bercakap dengan seorang pelajar. Ni belakang ni slide. Okey, dia tanya, "Ustaz, boleh saya tahu apakah maksud pemimpin?" Oh, dia tak tahu maksud pemimpin, pelajar ni. Okey, lepas tu ustaz ni bercakap, "Bagus soalan kamu, Sofia." Oh, pelajar ni namanya Sofia ni, pelajar ni. Okey, yang pakai kacamata ni, ya. Bagus soalan kamu, Sofia. Kamu baru balik dari kem kepimpinan minggu lalu kan? Ustaz ni bercakap, kan kamu balik pada kem kepimpinan. Kebetulan tajuk kita hari ini adalah taat kepada pemimpin. Kebetulan pula ya, hari ini adalah tajuk taat kepada pemimpin. Mari kita lihat di layar maksud kepimpinan, maksud pemimpin yang sebenarnya. Okey, dia kata, jom kita tengok. Ni layar. Skrin lah ya. Okey. Pemimpin ialah seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetahui serta mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Sekali lagi ya. Pimpinan ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Oh, itulah ketua lah maknanya. Dialah ketua. Kita apa-apa kita nak cari ketua kan untuk memudahkan urusan. Baik, di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Janganlah kamu mentaati perkara-perkara maksiat. Ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf atau perkara-perkara kebaikan saja. Maksiat janganlah kamu ikut." Okey, baik. Baik, seterusnya kita tengok kat sini. Ustaz nak skip ya di sini. Muka surat okey 42 kamu tengok kat sini. Okey. Cara mentaati pemimpin. Bagaimanakah cara kita nak taati pemimpin? Pertama, patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Caranya yang pertama, kalau dia tu bagus, baik, dia pun beriman, bertakwa, kita patuh pada dia. Nombor 2, pilih pemimpin yang adil dan amanah. Kita lihat dia ni adil, amanah. Macam mana kita nak taat kepada dia? Kita milih pemimpin kita. Dan nombor 3, kita bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Kita ikut sekali bersama dia melakukan kebaikan. Menasihati dengan penuh hikmah. Kita tahu dia pemimpin, mungkin dia ada buat salah, kita nasihat dia dengan hikmah, dengan bijaksana. Tak bolehlah kita tanpa adab. Sebab dia tu pemimpin, kita ni pengikut. Okey, seterusnya nombor 5, sentiasa mendoakan kesejahteraannya. Kita doakan supaya dia dipermudahkan urusan. Jangan kita kutuk-kutuk dia. Nombor 6, menghargai jasa dan pengorbanan dia. Kita hormati dia, kita ingat-ingat jasa-jasa dia ya. Baik, seterusnya kita tengok kepentingan mentaati pemimpin. Apakah kepentingannya? 1, mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang bawahan. Sudah tentu kita akan lebih akrab dengan pemimpin kita, kerana kita sentiasa tolong-menolong. Nombor 2, dapat mengembangkan syiar Islam. Syiar Islam dapat dikembangkan dengan mudah apabila kita mentaati pemimpin yang membawa pimpinan-pimpinan yang membawa kita kepada syiar Islam ataupun cara-cara untuk mengembangkan agama Islam. Nombor 3, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Jangan kita bergaduh dengan pemimpin kita. Kamu suka bergaduh kat sekolah pun. Jangan kamu bergaduh, cari gaduh kata. Nombor 4, menjamin keharmonian negara. Ni kalau kita hidup bernegara, kita kena menjaga keharmonian tersebut. Seterusnya, menetapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan iman kita. Dan seterusnya, disegani dan dihormati oleh negara-negara lain. Baik anak-anak ya.
Okey. Dah pelajar? Seterusnya, itulah kepentingan mentaati pemimpin. Setelah kita mentaati pimpinan itu, kepentingan mentaati pemimpin tu akan lahirlah perkara-perkara ni. 1 sampai 7, 1 sampai 6 ni. Akan lahirlah perkara-perkara kebaikan daripada amalan kita mentaati pemimpin. Ini cara mentaati pemimpin. Sebelah sini cara bagaimana nak taati pemimpin itu. Pertama caranya kita patuh kepada pimpinan. Lepas tu kita pilih pemimpin yang adil. Cara dia. Lepas tu bekerjasama dalam melakukan kebaikan. Nasihat-menasihati cara dia. Senantiasa mendoakan kesejahteraannya. Itu cara dia. Dan menghargai jasa dan pengorbanan. Itu cara-cara dia. Cara nak mentaati pemimpin tu, cara-cara dia macam tu. Kepentingan mentaati pemimpin ni maksud dia, bila kita dah buat, kita dah patuh, kita dah taat pemimpin tu, apa akan jadi? Hasil dia apa? Apa peri pentingnya amalan tu? Dapat mengeratkan hubungan baik. Macam tu. Jadi kita tak bergaduh lah. Sebab kita dah patuh dia. Kita dah pilih dia. Dia pun kenal kita. Macam tu. Dapat mengembangkan syiar Islam. Syiar Islam pun dapat dikembangkan. Dengan mudah. Sebab apa? Tak ada kekacauan dari dalaman. Ya. Mengelakkan pergaduhan. Memanglah tak bergaduh. Ya. Menjamin kemakmuran negara. Okey. Negara tak huru-hara, ya, tak bergaduh sana sini macam negara-negara lain, ya. Nauzubillah. Dan meletakkan keimanan kepada Allah. Kita dapat tetapkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada prasangka, ya, dan sebagainya. Dan kita juga disegani untuk kita berhubung, membuat hubungan-hubungan luar dengan negara-negara lain. Orang lain segan dan orang lain dapat belajar dengan kita. Jadi mudahlah kita untuk jadi ketua mungkin lepas ni. Kan? Dalam negara-negara Islam, di antara negara Islam, kita boleh memimpin negara-negara yang lain pula. Sebab kita ada pemimpin yang hebat. Baik. Taatilah pemimpin, pimpinan kita demi menjaga kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Baik, ya. Itulah, ya. Muka surat 42, muka surat muka surat 41, muka surat 40, muka surat 39 dan 38. Kamu boleh baca semula hadis mentaati pemimpin ni, dan mudah-mudahan, ya, kamu faham dan kamu buat latihan di dalam buku latihan. Sekadar itu dulu. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.